Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surah An-Nur, para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bersama-sama pada waktu yang berbahagia ini, iaitu waktu sebelum azan Jumaat, ya. Jadi sesuai dengan tajuk khutbah kita pada hari ini berkaitan dengan perkara yang paling utama dalam Isra' Mi'raj itu ialah tentang mendirikan solat, merupakan sebagai hadiah daripada Allah SWT kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Namun begitu, saya lebih suka perkara ini kita ambil daripada awal peristiwa Isra' ini dengan mendahulukan dengan firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang menjalankan di waktu malam dengan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali dengan roh dan jasad sekali, di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati persekitarannya untuk memperlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah SWT, keagungannya, tanda-tanda keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah merupakan antara peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini disambut setiap tahun pada 27 Rajab dengan mengadakan program untuk mengenang kembali peristiwa agung, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Isra' bererti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Makkatal Mukarramah, daripada Masjidil Haram di Makkatal Mukarramah ke Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddis di Palestin.
Perjalanan ini memakan masa begitu lama, tetapi dalam detik masa malam, Nabi dilantik sebagai duta Allah SWT daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari sini Nabi SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Maknanya daripada Masjidil Aqsa Nabi diangkat ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha, dan seterusnya ke tempat yang paling tinggi, iaitu Hadratul Qudsi, iaitu Arash. Dan di sanalah Nabi menerima perintah solat. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab, iaitu 11 tahun selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW dilantik jadi Rasul, bersamaan dengan 621 Masihi, yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 52 tahun. Isra Mi'raj adalah merupakan suatu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa kewafatan Sayyidatina Khadijah. Begitu juga peristiwa pak saudaranya Abu Talib meninggal dunia, yang mempertahankan Nabi Muhammad SAW daripada dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Selepas kewafatan Abu Talib, disusuli dengan Nabi berpindah ke Taif lalu dibaling dengan batu. Maka inilah masanya peristiwa Isra dan Mi'raj, merupakan satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sewaktu baginda sedang tidur di Masjidil Haram bersama bapa saudaranya Hamzah dan sepupunya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Beliau telah didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang mengangkat dan membawa baginda ke tepi telaga Zamzam. Lalu dada Nabi dibedah. Nabi dadanya dibedah dari bawah anak tekak sehingga ke bawah pusat Nabi, dibedah dada Nabi. Ini Nabi Muhammad dibedah dadanya. Kita pula tidak pernah dibedah dada kita atas dasar perkara ini. Jadi Nabi ini dibedah dadanya, dari lekuk bawah perutnya, kemudian dikeluarkan hatinya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan iaitu hikmat dan iman ke dalam dada Nabi dalam bentuk kerohanian. Setelah itu ditutup semula tanpa meninggalkan kesan, dan lalu dicop pada belikat baginda tanda kenabian iaitu khatamun nubuwah. Di bahagian belikat Nabi SAW itu ada tanda bercop di belakang Nabi sebagai khatamun nubuwah, kesudahan bagi para anbiya, kesudahan Nabi. Setelah selesai pembedahan, Nabi SAW dibawa menaiki seekor borak, iaitu sejenis binatang yang dibawa terus dari syurga yang luar biasa sebagai kenderaan Nabi-Nabi pada zaman dahulu. Borak itu bergerak begitu pantas dan begitu amat laju sekali seperti kilat menyambar. Sebab itu perkataan borak itu diambil pada perkataan barqun. Barqun itu iaitu kilat. Seterusnya Nabi SAW dalam peristiwa yang kalau sempat saya terangkan di sini dapat kita kongsi bersama-sama.
yang mana beberapa kejadian aneh yang telah dapat disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang perjalanan menunggang borak itu daripada Mekah ke Baitul Muqaddis di Palestin. Di antaranya peristiwa ini yang mana Rasulullah di dalam perjalanan bersama borak dan diiringi oleh malaikat Jibril itu, Rasulullah dikejar oleh jin Ifrit, jin beragas, dengan membawa obor api sehingga menggerunkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca beberapa ayat yang diajar oleh malaikat Jibril, jin Ifrit itu pun tersungkur ke bumi dan padam obor yang dibawanya, iaitu api yang dibawanya. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW ialah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatit tamat allati la yujawizuhunna birran wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil lail wan nahar wa min syarri turiqul lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya arhamar rahimin. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini dalil menunjukkan bahawa kita tidak sunyi diganggu oleh iblis yang menyelinap dalam darah kita, berenang-renang dalam darah kita, iaitu syaitan yang dikenali sebagai syaitan yang sentiasa yang melakukan provokasi terhadap kita, was-was dan gangguan. Sebab itulah kita dituntut supaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa, berlindung daripada gangguan syaitan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kadang-kadang kita diganggunya, ya, dirasuknya. Kalau hati kita lalai daripada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan zikir. Sebab itu dalam khutbah Jumaat disebut wala zikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah Ta'ala itu paling besar. Sebab itu kita digalakkan supaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan banyakkan berzikir, sehingga menyelinaplah zikir-zikir yang kita baca itu ke dalam darah-darah kita. Kerana dapat diketahui bahawa syaitan itu menyelinap dalam darah, berenang-renang dalam darah. Inna syaitan la yajri fi ibni adam kama jarad dam. Sungguhnya syaitan itu berenang di dalam darah, ya, seperti mengalirnya darah. Jadi musuh utama manusia ialah syaitan yang telah membuat ikrar dan berjanji untuk menyesat dan menggoda setiap individu muslim, sehingga jadilah pergaduhan, perkelahian, pertelengkahan, singgit bersinggit, tak bersefahaman antara satu sama lain. Ini perlu berjaga-jagalah, ya. Sebab itu selalu kita nak sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun dengan kalimat na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini selalu nak dibaca, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita dapat selamatkan diri kita, isteri kita belum tentu lagi. Kita dapat selamatkan isteri kita, anak kita belum tentu lagi. Kita dapat selamatkan diri kita, isteri kita, anak kita, tapi mak bapak kita belum tentu lagi. Kadang-kadang kita dapat selamatkan keluarga kita, tapi masyarakat belum tentu lagi. Ini gangguan yang dibuat. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Adakah tidak aku telah berjanji dengan kamu bahawa jangan menyembah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Wal qad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Sesungguhnya telah menyesatkan oleh syaitan itu beberapa generasi yang kasiran, generasi yang banyak. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut,
ini semua digoda oleh syaitan, ya, supaya dapat menghancurkan umat itu daripada berkasih sayang, beramal mesra, bersatu padu. Sebab itulah kita dituntut oleh syarak supaya mendekatkan diri kepada Ta'ala dengan amal salih, supaya Allah membantu kita daripada gangguan ini, ya. Jangan kita kosongkan dada kita ataupun hati kita daripada mengingati Allah, kerana hati kita itu diibaratkan seperti siaran radio. Kalau kita kosongkan siarannya dengan zikrullah, maka akan masuklah siaran-siaran yang tidak digalak, siaran-siaran yang boleh merosakkan, ya, seluruh tubuh badan kita. Ala inna fil jasad mudghah, ya, ketahuilah bahawa dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila elok seketul daging ini, maka baiklah, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh, maka eloklah tubuh badan seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila rosak hati tadi ataupun seketul daging tadi, maka rosaklah seluruh tubuh badan, sa'iril jasadi, ya. Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra' dan Mi'rajnya, ataupun dalam perjalanan Isra' ini bersama dengan malaikat Jibril, yang mana Rasulullah SAW bertemu sekumpulan petani sedang bercocok tanam. Sejurus itu dapat menuai buahnya, ya. Bercocok tanam itu jam juga menghasilkan buah-buahan, hasil mahsul. Kemudian pokok sudah dituai, mengeluarkan buahnya lagi. Bila dituai berbuah lagi, bila dituai berbuah lagi, bila dipetik berbuah lagi. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apakah pengajaran daripada apa yang dilihat ini, ya. Jadi inilah gambaran. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ini gambaran, ya, umat Muhammad yang suka membelanjakan hartanya pada jalan Allah akan diberi ganjaran pahala 700 kali ganda, yang mana Allah tidak mensia-siakan orang yang melakukan kebajikan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak mengabaikan ganjaran pahala orang yang berbuat baik. Mereka diberi balasan setimpal dengan usaha yang dilakukan. Dalam peristiwa ini juga ada dikaitkan dengan peristiwa Masyitah sebagai tukang sikat anak Fir'aun. Dan seterusnya Rasulullah SAW melihat segolongan manusia yang sedang menghantukkan kepala mereka ke batu hingga pecah dan berdarah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apakah gambaran ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, gambaran itu ialah gambaran umat Muhammad yang suka menangguh-nangguhkan salat dan menunaikannya dalam keadaan berat dan malas. Na'udzubillah min zalik, ya. Ini gambaran umat Muhammad yang suka menangguh-nangguhkan salat dan menunaikannya dalam keadaan berat dan malas. Itu yang ketiga, ya, dalam perjalanan itu yang dilihat oleh Nabi. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW melihat sekumpulan manusia berbogel, bercampur gaul, lelaki perempuan, didapati dalam keadaan kotor dan hina, merayau-rayau ke sana kemari seperti unta dan kambing. Mereka makan kayu-kayu berduri, barang-barang busuk dan batu daripada bara api neraka. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apakah ibrah ataupun apakah, ya, pengajaran daripada peristiwa ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, inilah keadaan mereka yang enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil dan sayangkan harta benda mereka. Lalu Allah berfirman, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidak kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Seterusnya perkara yang kelima, Rasulullah SAW melihat segolongan manusia sedang makan daging mentah dan busuk, padahal di sisi mereka ada daging yang baik, bersih dan sudah dimasak. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apakah ibrah ataupun apakah
ya, ini pengajaran daripada peristiwa ini. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, inilah gambaran menunjukkan orang lelaki yang mempunyai isteri yang halal, tetapi isteri tersebut ditinggalkan dan dia mencari wanita lain yang haram untuk ditiduri bersamanya. Begitu juga sebaliknya jikalau isterinya itu juga melakukan seumpama itu. Ini perkara yang kelima yang didapati dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, ya, bersama menaiki borak ini. Yang keenam, Rasulullah SAW menemui kayu dan ranting yang berduri merentangi jalan sehingga menyusahkan orang ramai untuk menggunakan jalan tersebut. Ya, setiap kali orang berjalan di situ akan dicari ataupun dikoyak bajunya oleh pokok yang berduri ini. Maka ditanya oleh Rasulullah pada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menjawab, inilah gambaran orang yang berusaha menghalang perkara kebajikan dan tidak senang melihat kemajuan orang lain. Lalu Allah berfirman, wala taqudu bikulli siratin tu'idun, janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan, ya, yang menghalang, ya. Maknanya gambaran orang yang berusaha menghalangi kebaikan dan tidak senang melihat kemajuan yang dilakukan oleh orang lain. Patutnya diberi sokongan jikalau perkara itu mendatangkan kebajikan dan maslahah masyarakat umum. Perjalanan Nabi SAW diteruskan bersama malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW melihat orang berenang dalam lautan darah sambil menelan batu neraka yang dicampak kepada mereka. Maka dijawab oleh malaikat Jibril apabila Rasulullah bertanya, inilah amalan riba yang dilarang keras oleh Islam kerana ia adalah punca penindasan dan kezaliman dalam masyarakat. Seterusnya Nabi SAW berjalan lagi. Dalam perjalanan ini Rasulullah SAW melihat seorang memikul bebanan kayu. Semakin berat bebanan itu, semakin ditambah lagi. Patutnya semakin berat dikurangkan, ini semakin berat lagi dibebankan lagi dia angkat lagi ditambah dengan, ya, bebanan-bebanan, memikul bebanan kayu tadi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, inilah gambaran balasan betapa dahsyatnya kepada orang yang suka memikul dan menerima amanah tetapi tidak sanggup melaksanakan amanah. Seterusnya Rasulullah SAW dalam perjalanan ini melihat orang yang menggunting lidahnya sendiri dengan gunting api neraka. Setelah digunting bercantum semula lidah itu, lalu dia mengguntingkan lagi berterusan. Setiap kali dia gunting, putus lidahnya, maka lidahnya bercantum, dia gunting lagi terus menerus. Maka Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril, inilah apakah ini gambaran, ya? Gambaran apakah ini? Ataupun dalam istilah terbaru kita kata, ya, apa gambaran, apa pengajaran lah kita kata, ya. Yang ini gambaran setiap Muslim hendaklah bercakap benar dan merealisasi apa yang diucapkannya. Takut jadi khutbahul fitnah, ya, khutbah pemidato yang mendatangkan fitnah, ya. Ini gambaran setiap Muslim hendaklah bercakap benar. Bagaimana dalil firman Allah Ta'ala yang disebut kunu ma'as-sadiqin, jadilah kamu orang yang benar dan merealisasi apa yang diucapkan, ya. Seterusnya, gambaran ini juga adalah merupakan gambaran seseorang yang suka menasihati orang lain supaya melakukan perbuatan baik dan amal kebajikan sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Na'udzubillah min zalik, ya. Inilah yang amat ditakuti, ya, oleh, ya, orang-orang yang menyampaikan seruan dakwah, kerana Allah telah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
siapakah perkataan yang paling terbaik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, daripada mereka yang menyeru kepada Allah SWT. Apa lagi perkataan yang terbaik melainkan seruan ke arah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa qala innani muslimin, dan taklah dia berkata pada dirinya sendiri, sesungguhnya innani minal muslimin, sesungguhnya kami adalah orang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Itu sebab bila khatib membaca khutbah, dia kata usikum wa iyaya, aku berwasiat kepada kamu dan pada diriku sendiri. Pasal ditakuti, takut kita menyampaikan ilmu, menyampaikan pesanan, menyampaikan nasihat, tapi orang yang bercakapnya tak beramal. Na'udzubillah min zalik. Pasal apa? Di akhirat besok, kalau kita bercakap tapi kita tak beramal, maka Allah Ta'ala akan, dalam satu riwayat hadis disebut, tali perut orang yang bercakap tu dibaraikan di Allah Ta'ala, dikeluarkan daripada tali perutnya, dilambakkan di hadapan khalayak ramai di padang mahsyar, kemudian lalu dipukul oleh malaikat, sambil berpusing dia persekitaran tali perutnya tadi, sambil orang di padang mahsyar berkata, kamu ni kan orang yang mengajak kepada kebaikan, tetapi kenapa jadi macam ini? Maka dijawab, aku dulu mengajak orang supaya buat baik, tetapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan. Na'udzubillah min zalik. Itu dipukul di malaikat, berpusinglah persekitaran tali perutnya yang berlambak tu, di padang mahsyar. Ada riwayat hadis menyebutkan begitu. Rasulullah SAW seterusnya dalam perjalanan ini melihat orang mencakar muka dan dadanya. Rasulullah SAW melihat dalam peristiwa Isra' perjalanan malam ini bersama dengan malaikat Jibril, melihat orang yang mencakar muka dan dadanya sendiri, dengan kuku yang begitu panjang yang diperbuat daripada tembaga, sehingga koyak rabaklah kulit mukanya itu dan keluar darah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, apakah pengajaran daripada peristiwa ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, inilah gambaran orang yang suka mengumpat dan membicarakan keaiban orang lain, sehingga menjatuhkan maruah dan kehormatan dan nama baik orang itu. Ini merupakan satu dosa besar yang boleh memusnahkan diri sendiri dan boleh merosakkan hubungan kemasyarakatan. Ini pengajaran daripada peristiwa orang yang mencakar mukanya sampai jadi tengkorak, keluar daging-daging daripada wajahnya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. La yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah saling mengumpat antara sebahagian kamu dengan sebahagian kamu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah meninggal dunia, maknanya sudah jadi bangkai. Fakarihtumuh, maka hendaklah kamu membenci perbuatan itu, mengata ataupun mengumpat. Perkara yang ke-11 dalam perjalanan Isra' ini, Rasulullah SAW melihat lembu jantan berbadan besar keluar daripada lubang yang sempit, kemudian bersusah payah hendak masuk semula ke dalam lubang yang sempit tersebut, tetapi tak boleh nak masuk dalam lubang yang sempit tadi. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apakah pengajaran daripada peristiwa ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, inilah gambaran orang yang suka bercakap besar, kemudian menyesal di atas pekerjaannya itu, tetapi tidak boleh menarik balik. Maknanya dia bercakap terlalu gah sehingga dia tak boleh nak tarik balik. Maknanya pepatah Melayu ada sebut,
Telajak perahu boleh dimudik kembali, boleh undur kembali. Telajak kata buruk padahnya. Ya, itu sebab jangan kita berkata-katalah di saat-saat kita tengah tak hendak berkata-kata, tetapi janganlah berkata-kata di saat kita tengah sangat-sangat nak bercakap. Ya, tak. Maknanya kita berfikir dahulu apa yang kita nak cakap. Sebab itu nasihat-nasihat dalam agama perlu dipikirkan dahulu, ya. Diperah akal tu dulu, mendatangkan pandangan ataupun idea yang bergenas, barulah boleh bercakap. Begitu juga sikap angkuh, menyombong diri adalah ditegah oleh Islam. Berdasarkan peristiwa lembu jantan tadi, ya, yang keluar daripada lubang yang sempit kemudian nak masuk balik, tak boleh, ya. Yang ke-12, Rasulullah SAW melihat perempuan terpekik-pekik dan terjerit-jerit kesakitan kerana buah dadanya dicocok dengan besi yang tajam dan digantung ke atas seperti menggantung daging. Gambaran ini gambaran perempuan yang melakukan perbuatan jahat, iaitu zina, sedangkan dia sudah mempunyai suami yang halal, ya. Na'udzubillah min zalik. Yang ke-13, Rasulullah SAW terdengar suara memanggil dari sebelah kanan, tetapi baginda tidak menyahut panggilan itu, ya. Halummu ya Muhammad, katanya, ya. Wahai Muhammad, mari sini. Tapi Rasulullah buat tak dengar. Rasulullah jalan juga ke depan. Maka ditanya pada malaikat Jibril jawab, itulah seruan Yahudi, dan jika engkau ya Muhammad menyahutnya, panggilan itu, maka ramailah umatmu akan menjadi penganut Yahudi, kata malaikat Jibril, ya. Ini pengajaran daripada peristiwa ini, ya. Rupanya seruan ini ada, ya, menyeru ke arah menyahudikan, ya, ataupun harakatut tansiriyah, gerakan kristianisasi, ya. Sebab itu kena jaga-jagalah. Kadang-kadang masa saya belajar dulu di UM, ya, dia kata dalam kelopak bunga, ya, kadang-kadang hari Valentine, kalau buka dia punya ada borang untuk masuk dalam agama Kristian kadang-kadang, ya. Jagalah. Yang ke-14, Rasulullah SAW terdengar pula suara panggilan yang datang dari sebelah kiri, tetapi baginda tidak menyahut panggilan itu. Itulah seruan Nasrani, dan sekiranya Rasulullah SAW menyahut, percaya ramailah umatnya menjadi pengikut Nasrani. Jadi kalau begitu, ya, pengajaran daripada ini, setiap Muslim mestilah berwaspada daripada taktik ataupun teknik gerakan Yahudi dan Nasrani dengan memantapkan akidah ataupun tauhid, dengan memantapkan akidah, iaitu memantapkan bagaimana kita mengesakan Allah SWT dari segi sifatnya, dari segi nama-namanya, ya, ataupun ketuhanannya, mengesakan Allah Ta'ala dari segi, ya, ketuhanan, mengesakan Allah Ta'ala dari aspek pentadbiran alam, mengesakan Allah Ta'ala dari aspek, ya, penghambaan diri. Semua ada dalil itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengesakan Allah Ta'ala dari aspek kejadian alam. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir. Seterusnya mengesakan Allah Ta'ala dari segi nama-nama Allah Ta'ala yang kurang satu tak cukup 100, iaitu 99. Man hafazaha dakhalal jannah, man ahsaha dakhalal jannah. Jadi itu perlu kepada, ya, mendalami akidah ataupun tauhid supaya, ya, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan syariat Islam dapat dielakkan, ya. Yang ke-15, Rasulullah SAW bertemu dengan perempuan muda yang sangat bergaya menunjukkan perhiasan dan kecantikan diri sambil menyeru,
menyeru kepada Rasulullah SAW supaya berhenti sebentar untuk bertanya sesuatu, tetapi baginda tidak mempedulikan seruan itu. Lalu ditanya pada malaikat Jibril, apakah gambaran ini? Maka gambaran ini adalah gambaran kehidupan dunia yang mempersonakan manusia. Ad-dunya hulwatun khadirah, fattaqud dunya fattaqun nisa. Dunia begitu mempersonakan lagi menghijau, maka takutlah kamu kepada Allah Ta'ala tentang dunia kamu, dan takutlah kepada Allah Ta'ala tentang wanita kamu. Jadi gambaran kehidupan dunia yang mempersonakan manusia, maknanya sekiranya Rasulullah SAW melayani permintaan perempuan itu ataupun berpaling kepadanya, nescaya ramailah umatnya, umat Nabi Muhammad akan mengutamakan dunia dari akhirat. Wanita yang tidak mempunyai kemantapan akidah, jadi kita semua dituntut kaum lelaki belajar tentang akidah tauhid secara mendalam, ya, fahami betul-betul, sekurang-kurangnya menterjemahkan nama-nama Allah Ta'ala yang 99 itu, sehingga kita dapat memahaminya secara mendalam. Ya, wanita yang tidak mempunyai kemantapan akidah akan diperalatkan oleh golongan tertentu untuk merosakkan masyarakat. Ini tuan-tuan boleh faham dari segi apa yang saya cakap ini sebagai bahan renungan kita bersama. Yang ke-16, Rasulullah SAW melihat seorang tua duduk jauh dari jalan sambil menyeru Rasulullah SAW supaya datang kepadanya. Halumu ya Muhammad, mari sini ya Muhammad, katanya. Tetapi Jibril mengingatkan baginda jangan mempedulikan seruan itu. Hampir-hampir Nabi nak berpaling kepada seruan itu, maknanya nak menghadap kepada seruan itu. Maknanya Nabi ini begitu belas kasihan terhadap orang yang tua-tua. Rasulullah melihat seorang tua duduk jauh dari jalan sambil menyeru Rasulullah supaya datang kepadanya, tetapi Jibril mengingatkan baginda jangan berpaling ya Muhammad, jalan terus, pedulikan seruan itu. Maka ditanya oleh Rasulullah, apakah pengajaran ini? Maka jawab malaikat Jibril, itulah iblis yang bermaksud hendak menghasut Rasulullah SAW. Yang mana iblis sentiasa berusaha dan tidak pernah mengenal penat dan lelah, dan putus asa untuk menggoda manusia dengan pelbagai cara, secara berbagai-bagai provokasi yang dilakukannya. Seterusnya yang ke-17, Rasulullah SAW bertemu dengan perempuan yang sudah lanjut usianya, berjalan terbongkok-bongkok sambil menyeru Rasulullah SAW, lihatlah aku, tunggulah sebentar, aku hendak bertanya sesuatu. Rasulullah SAW menerus perjalanannya tanpa menghiraukan seruan perempuan itu. Maka bila ditanya pada malaikat Jibril, lalu dijawab oleh malaikat Jibril, itulah umur dunia. Umur dunia yang sudah terlalu tua, tinggal sedikit saja lagi, dan akan tiba masanya ia akan mengalami kehancuran kiamat. Ya, kehancuran untuk selama-lamanya yang tidak akan kembali lagi. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi itu sajalah yang dapat diterangkan tentang peristiwa Isra, kadar ringkas, ya, yang secara spontan saja saya terangkan di sini, merujuk kepada ya kitab Kifayatul Muhtaj, merujuk kepada Kifayatul Muhtaj. Wallahu alam, kita tangguhkan dahulu. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.